menggunakan kitab Riyadhus Salihin, susunan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita berada pada bab memaafkan dan berpaling daripada orang yang bodoh. Satu benda yang sebenarnya sangat susah untuk kita buat. Nak memaafkan orang satu hal, nak berpaling daripada orang bodoh pun satu hal lagi. Biasa nak orang bodoh perobok kita, orang bodoh ni maksud orang bodoh, orang yang jahil, kan, orang jahil. Dia tak tahu kata benda tak boleh buat, pun dia tak punya ilmu tentang dia, kemudian dia buat, bagi kita jadi sakit hati. Maka Nabi suruh kita berpaling daripada orang yang macam tu. Kita kalau jumpa orang macam tu bukan nak paling, kita nak tunjuk lah kita pandai, nak tunjuk yang kita betul. Nabi tak bagi kita buat macam tu. Benda yang sangat susah, benda yang mudah untuk kita cakap, tapi sangat susah untuk kita buat. Semangat. Rau dia duduk hang ke Rau? Rau tak dengar. Duduk hang. Tak. Dia nampak hang. Baik tuan-tuan, kita berada pada hadis yang ke-653. Hadis ke-653. Allahumma salli ala Muhammad, muka surat 490. Allahumma salli ala Muhammad. Wa anhu, yani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Rawahul Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki, dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beritahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni ada adik-beradik, saya ada kaum kerabat saya. Ini orang-orang yang rapat daripada kalangan ahli keluarga dia. Lalu dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, saya ni menyambung tali kekeluargaan, saya menjalinkan silaturahim dengan mereka. Saya ni cuba sungguh-sungguhlah nak bagi adik-beradik ni dia bersatu semua, menyambung silaturahim. Silaturahim ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah sesuatu kepada orang yang tidak kamu kenal, tetapi kamu menyambung dengan Rasulullah Muhammad. Silaturahim ini ialah menyambung sesuatu yang telah terputus. Maksudnya, kalau kata sambung silaturahim ini bukan dengan orang yang kita tak kenal. Nabi SAW sebut, adalah hadis ni, kita pernah baca dulu ni, hadis tentang silaturahim. Silaturahim ni bukan maksud kita menyambung sesuatu kepada seseorang kita tak kenal, tetapi kita menyambungkan kembali sallallahu alaihi Muhammad yang telah terputus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, saya dengan adik-beradik saya ni, saya sungguh-sungguh duduk usaha nak bagi sambung, tapi mereka yang memutuskanku, dia kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan. Dia kata, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Dia kata, aku usaha nak sambung silaturahim tu dengan mereka, tapi mereka duduk bagi putus. Sallallahu. Kemudian wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya.
aku ni selalu duk buat baik kat mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk dekat aku. Kemudian wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku ni, dia kata Salih Samad, Allah Samad, selalu bersifat santun dengan mereka, selalu duk buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala Muhammad, selalu bersikap sabar dengan mereka, tapi mereka berbuat bodoh kepada aku. Jadi dia kata apa? Menganggap aku ni bodoh dengan sikap itu. Bila aku duk sambung silaturahim, dia putuskan. Dia buat buruk kat aku buat baik kat mereka. Lepas tu Salih ala Muhammad, aku sabar dengan semua perbuatan mereka. Lalu apa mereka anggap kat aku ni? Mereka anggap ni aku ni bodoh dengan duk buat macam tu, anggap lekeh. Lalu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seandainya apa yang kamu katakan itu benar, maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan abu yang panas, dan Allah Ta'ala akan sentiasa menolongmu dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Al-mallu itu, salli ala sayyidina Muhammad, al-mallu itu erti dia abu panas. Bakar api dengan kayu, kayu pun habis dah, tinggal apa? Abu. Abu tu abu panas. Salli ala sayyidina Muhammad. Abu panas, nama dia al-mallu. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, lalu seolah-olah kata Nabi SAW, kamu suap ke dalam mulut dia tu, kamu bagi makan kat dia abu panas. Dia merupakan satu perumpamaan bahawa adik-beradik ataupun kaum kerabat yang perangai dia macam tu, orang buat baik, dia buat jahat. Orang nak sambung, dia bagi putus. Orang sabar dengan perangai mereka, dia kata orang ni perangai dia, orang ni bodoh, orang ni orang lemah, orang yang tak erti, orang yang lekeh. Lalu subhanallah, Sayyid Muhammad, dia perangai macam tu, sudah tentulah dia sentiasa duduk dalam dosa. Dan seolah-olah Sayyid Muhammad sebagaimana orang yang duk makan abu yang panas. Dia sentiasa disuapkan ke dalam mulut dia tu abu panas, macam seolah-olah dia tu duduk berada dalam dosa pada sepanjang waktu dia. Ialah orang buat baik dia belekeh, orang buat baik dia buat jahat, orang tolong dia buat tahanah balik ke orang tu. Maka seolah macam dia tu sentiasa duduk disuapkan dia dengan dosa. Sallallahu alaihi Muhammad, dan akan rasa sakit dengan makan abu panas. Dia bukan seronok pun. Dia buat macam tu maksud apa? Dia bukan dapat seronok pun, bukan ada kebaikan dekat dia pun. Dia akan sentiasa duduk dalam dosa, dan dia akan sentiasa duduk dalam rasa yang tak seronok dan tak tenang. Sedangkan orang yang berbuat baik kepada dia tu, orang tu pula tak akan dapat dosa. Tetapi dialah Sallallahu Alaihi Muhammad, orang, tapi mereka itulah yang akan mendapat dosa besar sebab melalaikan hak saudara dia dan menyakiti dia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi itulah maksud al-mallu tu. Kita kata macam mana, seolah macam hang duk bagi dekat dia, duk suap dekat dia ni abu panas setiap hari. Dia itulah yang dia akan sentiasa duk tenggelam dalam dosa, duk dapat dosa, bahkan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia menyakiti saudara dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini menunjukkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada dua keadaan. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hal-hal yang patut dilakukan oleh seseorang kerabat. Siapa? Dia ni lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa yang dia patut buat, tuan-tuan? Yang pertamanya, dia perlu menyambung silaturahim dengan kaum kerabat dia. Kita kadang-kadang, itulah orang tua-tua duk kata, dalam setendang pisang bukannya semua elok. Kan? Masing-masing ada perangai masing-masing. Ni dia beradik kita ni. Ada yang jenis pongoi,
Ada yang jenis baik, sabar, diam. Tugas kita ni tak kira duduk di atas mana. Janganlah duduk letak aku ni Abang Long. Aku ni Kak Long, dia pun kena dengar lah cakap aku. Yang kecil pula kata, aku ni bongsu, semua orang kena layan aku. Ada pula yang kata apa, aku ni anak nombor 2 tau. Dia rasa kemas dia nombor 2 tu. Dia tak tahu lah, saya pun tak tahu pasal apa orang apa dia kata anak nombor 2 ni special sangat, saya pun tak tahu lah. Viral kat dalam Facebook lah, TikTok apa semua. Anak nombor 2, anak nombor 2. Kalau panggil lagu ni anak nombor 2, anak nombor 2. Saya duk perhati tengok serupa ya, tak bukan maksud itu adalah. Tengok kadang-kadang terikut-terikut pun ada. Sebab dia besar, dia nombor 1, dia sulung, dia rasa macam dia tanggungjawab pun ada. Dia berasa macam dia besar pun ada, macam tu lah. Jadi tuan-tuan, tak kira lah kita duduk tak mana, asal kita ni orang Islam, asal kita ni ada adik-beradik, tugas kita ialah menyambung silaturahim, bukan memutuskannya. Kalau ada yang buat perangai, kod kita dulu buat perangai pasal kita tak reti. Tapi lah ni bila kita dah reti, kita kena patah balik, perbetul balik apa yang salah. Ada yang tak bercakap dengan adik-beradik bertahun-tahun. Kadang-kadang kes benda kecil-kecil ya. Orang tua-tua dulu kata, ayak dicincang takkan putih. Tapi putih juga nama dia silaturahim. Tak bercakap sampai ke mati. Kan? Bahkan sampai anak nak menakan ni tak kenal pak menakan. Pasal apa? Pasal putus silaturahim. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapa, mak. Bapa sama salli ala sayyidina Muhammad, mak berbeza. Ini bukan adik-beradik tiri, ini adalah adik-beradik kandung. Faham tak ni? Mak sama pak beza. Mak sama pak beza. Tu adik-beradik tiri. Bukan adik-beradik tiri, tu adik-beradik kandung. Yang tiri ni lagu mana? Mak beza, pak beza. Bapak ni dia ada anak, kahwin dengan perempuan. Perempuan ni ada anak. Anak ni hasil daripada perkahwinan dia yang lain. Yang bapak ni hasil daripada perkahwinan yang lain. Lalu subhanallah dia perkahwin. Yang ni adik-beradik tiri, betul. Tapi yang mana lahir daripada bapa yang sama atau mak yang sama, ni adik-beradik kandung. Yang ramai orang putus tau ni. Betul tak? Bila Salih Muhammad pisah, oh tu tak kenal dah, tak ambil tahu dah. Pasal apa tak ambil tahu dah? Pasal tu adik-beradik tiri. Itu bukan tiri, itu kandung. Bahkan tiri pun sambung silaturahim. Mudah Salih ala Muhammad. Jadi subhanallah ambil pengajaran dia apa? Jadi orang ni, orang ni sentiasa duduk dalam kebaikan. Dia cari jalan macam mana nak bagi adik-beradik semua jadi baik. Kalau ada adik-beradik yang terasa hati, terentak hati, biasalah tuan-tuan sekalian, ada salah cakap, ada tak kena apa, kita ni kena bertindak untuk pergi bagi sambung, bagi elok balik. Bukan takat kalau dengan kita. Ni ada adik-beradik yang lain, apa sudah-sudahlah. Sudah-sudah ni, kita ni kelih lagu mana lagi. Sampai tak mau bercakap apa semua. Tu mak tu, tak fikir tu mak tu sedih dengan apa kita tu buat. Tak fikir tu ayah tu duduk sedih dengan apa kita tu. Kita pun suka ke lagu ni. Kita ni ada mak, kita ni ada anak-anak. Kita boleh bayang macam mana anak-anak kita kalau dua-dua tu berkelih tak mau bercakap, kita rasa lagu mana? Kita rasa sedih tu. Kata hampa ni apa bila mau nak lagu ni? Oh tak ada lah, saya betul, saya betul. Tak kira lah siapa betul, siapa salah. Dan ni dua-dua minta maaf. Kecil-kecil tak apa juga. Boleh ke salah. Tak maaf. Minta maaf. Peluk. Kita suruh ni. Budak tu pun peluk lagu tu. Yang kawan macam kena electric shock dan kan. Bodoh. Kecil-kecil tak apalah suruh lagu tu. Besar-besar dia zalkah kita balik. Mak tak tahu. Mak tak rasa apa saya rasa. Dahlah. Tuan-tuan, bukan tunggu waktu mak hidup. Bukan tunggu waktu ayah hidup, ayah akan terasa. Ayah mati, mak mati pun dia tahu apa yang berlaku dekat kita. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Khususiyat Yaumul Jumaah, Salih Muhammad, kelebihan Salih Muhammad hari Jumaat. Dia kata pada setiap hari Jumaat
Allah akan bentangkan kebaikan apa yang dilakukan oleh anak-anak dia. Bentang apa? Mak ayah yang dah meninggal dunia tu, dia tengok anak-anak dia buat apa. Anak-anak dia buat baik, duduk dalam mengaji, duduk dalam kuliah, apa semua. Oh, seronok dia, seronok. Anak-anak dia buat perangai tak elok, pun dia nampak juga, dia sedih. Dia tak buatlah, buat lagu ni aku tak ajak pun buat macam ni. Sedih dia buat. Jangan buat mak ayah kita sedih. Dengan perangai kita, putus silaturahim dengan adik-beradik kita. Pergi berjumpa balik, pergi minta maaf. Tuan-tuan, tak apa. Kita kadang-kadang kita salah pun tak apalah. Kadang dia salah pun tak apalah. Kita salah, kita minta maaf. Pergi jumpa. Jumpalah saya, minta maaf lah. Ni, Saudara Muhammad Along. Ni, Angah minta maaf lah. Angah minta maaf lah. Kok salah-salah apa, kita baik-baik lah. Kesian kat mak ayah kita. Dan ingat lagu tu lah. Kalau tak ingat kesian kat kita pun kesian kat mak ayah kita. Dan lebih sampai nak makan sepupu sama sepupu pun tak kenal. Nah, benar Saudara Muhammad. Kalaupun dia pun salah, dia salah, tak apalah. Kita pun pilah, minta maaf pilah. Pelekeh diri sikit. Apalah, saya minta maaf lah, aku salah saya dulu, saya minta maaf. Saya fikir buang pilah ego kita tu yang besar sangat tu, tak tepi sat lah. Fikir Allah nak bagi pahala yang sangat besar kat kita. Tapi dia buat panggil Ustaz. Dia lah buat panggil Ustaz. Tak apa, tu Nabi kata apa? Macam piduk suap dekat dia apa ni? Abu yang panas tu. Al-mallu tu. Tu dosa dia lah, bibir dia lah. Kita tak mau dosa tu. Dia dah putus apa ni, hubungan silaturahim dengan kita. Kita pula nak bertanggung dosa lagi. Buat apa? Dia buat panggil. Dia tu dia dengan Allah. Aku ni adik. Aku rendah diri paling sikit. Tak apalah. Aku ni adik, dia tu abang. Oh dah aku abang. Pasal aku abang lah aku kena rendah diri. Pasal dia tu adik. Kali kau mana pun kita kena. Kita kecil pun kita kena minta maaf. Kita besar pun kita kena minta maaf. Siapa? Dia beradik. Hubungan. Beralah. Dan beralah tak semestinya kalah. Orang yang mengalah ni lah orang menang. Sebab dia cuba untuk memberi kebaikan kepada semua. Orang yang pergi berjumpa dengan seorang, kemudian dia cuba untuk putus silaturahim, dia menanggung dosa yang sangat besar. Tapi sebaliknya, orang yang cuba untuk menyambung silaturahim, dia akan menanggung pahala yang sangat besar. Nabi SAW sebut apa? Tadi ala Sayyid Muhammad, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunza'a lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang nak diluahkan rezeki dia, murah rezeki dia. Siapa yang nak dipanjangkan usia dia, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Nak kebaikan tu, pergi sambung silaturahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tuan-tuan, yang pertama dia apa? Usaha untuk menyambung silaturahim. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Dengan kaum kerabat ni tuan-tuan kena berbuat baik. Ni orang yang apa yang patut kita buat sebagai adik-beradik. Kena buat baik dengan adik-beradik yang lain. Lagu mana tuan-tuan? Buat baik ni macam mana? Berlaku ihsan dengan adik-beradik yang lain ni macam mana? Ziarah. Maksudnya sentiasa berhubung. Dan ikut jauh-jauh, telefon lah apa semua. Pergi dah ziarah. Salat Muhammad. Sekali-sekali pergi singgah rumah. Saya ingat dulu almarhum ayah saya, hampir setiap petang pergi rumah abang dia. Dua-dua pun almarhum lah. Abang dia yang sulung tu meninggal paling lambat sekali. Yang paling kecil meninggal paling awal. Kemudian yang tengah, kemudian barulah yang ujung. Dah tua sangat dah. Tapi ayah tiap-tiap petang tak pernah naik motor pergi. Duduk, kan kena sembang pun sampai tiap hari. Duduk. Lepas tu saya balik. Dia ingat tu. Dia sangat menjaga Sayyid Muhammad hubungan dia dengan adik-beradik dia yang lain. Kalau duduk jauh-jauh sekali-sekali balik. Kita ni tuan-tuan sekalian, Sayyid Muhammad, waktu ada mak, waktu ada ayah, semua adik-beradik berhimpun. Ada seorang aja nama mak. Lagi dia duduk ada, adik-beradik akan berhimpun. Balik kampung pun hari raya, kat balik pun
Balik pasal apa? Balik berhimpun kat rumah. Pasal apa tu? Pasal mak ada. Lepas tu bila mak tak ada, apa jadi? Tak boleh. Tak boleh. Tu kawan raya kat Johor, kawan raya kat Kuala Lumpur, kawan raya kat tu. Kita ada orang Melayu ni, kita sangat sambut raya Aidilfitri. Sangat. Kalau dekat tempat lain tak sambut pun, dia pergi mayang raya tu buka balik. Balik tidur. Kita sebulan raya. Bulan raya. Saya fikir-fikir kadang-kadang Salih Samad memanglah nampak macam berlebih-lebih. Tapi satu sifat orang Melayu ni yang sangat baik dia tuan-tuan, dia jaga tentang ziarah-ziarah. Dia jaga. Ada satu Salih Muhammad orang Jawa. Dia ada panggil baraan. Dia akan berhimpun semua adik-beradik dia satu kereta tu. Dia akan bergerak satu family pi rumah ni. Pi rumah jumpa adik-beradik tu barang. Baguslah Salih Muhammad. Dia menyambung, usaha untuk menyambung satu rahim. Nombor satu apa? Berbuat baik ni macam mana? Ziarah menziarahi. Yang kedua ni berbuat baik ni macam mana? Tolong menolong bila orang susah. Bila ada, ni bukan cerita orang lain, adik-beradik. Kita kadang nampak yang jauh tu, nampak Cambodia, nampak Kemboja tu, nampak dekat tu, Afrika nampak. Jauh-jauh nampak. Dekat tak nampak. Afdal dia tak mana sedekah tu. Afdal dia adik tu. Afdal sedekah ni yang dekat tu. Ada Muhammad. Keluarga dulu. Lepas keluarga baru main jiran. Lepas jiran baru main masyarakat dekat. Lepas tu baru main orang dalam negeri. Lepas tu dalam negara. Lepas tu baru luar negara. Tu dia punya stages dia. Saya Muhammad. Kita apa? Kita semua tempat kita ni tak apalah, adalah orang tengok, adalah adik-beradik dia. Kita pergi tumpuk kat lain pula. Kalau semua orang Islam fikir tu lah tempat kita semua tak ada apa. Orang luar mai tolong sini, kita pergi tolong orang luar. Nombor satu sekali keluarga dulu. Tengok ada tak keluarga yang susah. Adik-beradik kita yang tak ada makan, yang Salih Muhammad. Sebab tu kalau ada adik-beradik yang kaya, tiba-tiba ada juga adik-beradik dia yang miskin, macam ada benda tak kena. Yang ni kaya sangat, yang ni miskin sangat. Padahal duduk dalam keluarga yang sama, macam tak kena. Salih Muhammad. Dan ai tolong menolong tu kena ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tu di antara sebut sebagai berlaku ihsan. Ambil berat sebagainya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kata apa? Yang berikut dia tuan-tuan, yang pertamanya menjalinkan silaturahim, yang kedua berbuat baik, yang ketiga tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad hubungan dengan adik-beradik ni kena banyak bersabar dan memaafkan. Kena banyak bersabar dan memaafkan. Memang lelaki ni buat tu elok sangat dah. Memanglah dah nama pun manusia, mesti ada silap, mesti ada salah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat salah. Kan? Salah cakap, silap cakap. Ni tak cakap sebulan ke apa, ke tegak. Jenis baju je. Kau tu balik pakai baju amboi, baju cak ayam macam. Tengok. Halah, kami takat ni lah mampu pun, depa tu kaya tak apalah. Terus tak cakap 3 tahun. Salah cakap sikitnya, Allah melawak, kawan melawak, kan apa pun. Baju cak ayam tu memang betul pun, baju dia cak ayam tu, cak pikok apa benda apa. Adalah satu jenis tu cak ayam tu. Tapi mahal. Tu kawan hari tu tak tahu kelepak dah, ke period ke apa hari tu. Halah, kami ni miskin, hampa tu kaya. Mengkali tak usah balik lah tempat kami ni orang miskin ni. Allah, apa tu? Pergi mengadu pula kat lelaki dia. Sepuak lah tu. Tu memang tu tu. Mentang pandang kita guni apa-apa, berkelik dua-dua. Lepas tu start kereta balik. Cerita macam pengalaman dia lah. Cerita lah ni, cerita adik-beradik betul lah. Ada time-time Muhammad belajar apa ni? Maaf lah, sabar lah. Adik-beradik kan orang lain. Adik 3 hari tak bercakap, kita bagi. Jangan sampai 3 hari tak bercakap. Kalau ada benda tak kena tuan-tuan, maaf sudah. Lepas tu kita jadi orang pertama yang minta maaf. Ni kita orang mengaji, tak sama macam orang tak mengaji, dia tak mengaji macam mana Ustaz?
Kerja aja, niaga aja kerja dia. Dia tak mengaji. Kita mengaji, kita implement, kita buat apa yang kita mengaji. Jadi orang hemoi. Tapi ni saya minta maaf lah. Saya salah cakap. Abang tahu orang salah. Kau pula kita aku tak salah pun. Kita tak salah, kita tahu dia salah. Kan? Lepas tu bila kita minta maaf je, dia kata, orang tahu, orang sedar diri. Yalah, saya minta maaf lah. Yang kali buat salah, minta maaf. Dia kata, aduh, balik geram, dia kata. Tunda sila, tak apalah, bila Allah akan bagi pahala pada siapa yang memulakan. Siapa yang mula, Allah bagi maaf. Dia maaf, dia tak maaf, tu contoh bodoh. Usaha kita tu, macam kawan ni, yang jumpa Nabi ni, dia usaha lah. Usaha dia cuba nak bagi sambung silaturahim, kawan tu putus. Dia buat baik, orang tu buat balas balik buruk kat dia. Mana? Dia sabar, orang tu kata dia tu bodoh. Tak apa, hang akan dapat pahala je. Allah akan bagi pahala kan. Hang tunai tanggungjawab hang sebagai seorang sebagai hamba Allah. Allah perintah lagu ni, lagu tu. Jangan balas balik. Zalim dengan zalim. Salih Muhammad. Macam mana? Tanya hadir. La dirara wala apa? La darara wala dirara. Jangan balas zalim dengan jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Dia buat begitu, aku buat balik kat dia. Baru bertemu buku dengan ruas. Hang seorang je ada penumbuk, aku tak ada. Hang seorang je mulut laser, hantar tahu mulut aku laser tahu lagi. Kan, balas balik. La darara wala dirara. Jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tu yang pertama. Hak pada sisi orang beriman. Dia kena sambung silaturahim. Dia kena berbuat baik dengan kerabat dia. Dia kena banyak bersabar dan banyak memaafkan. Allahumma salli. Adapun pada sisi yang lagi satu, sisi orang yang kena ni, kita dah buat dah. Kita dah menyambung silaturahim, kita dah buat baik, kita dah buat. Pada sisi kita ni kena buat macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dianjurkan hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk banyak bersabar dalam menghadapi gangguan, khususnya daripada para sahabat, para kerabat dia. Hadis ni ajak kita apa? Kena banyak sabar. Sabar pada siapa? Terutama daripada orang yang paling dekat dengan kita. Orang dekat, lagi dekat dia dengan kita, lagi terserlah perangai-perangai dia. Orang jauh, kurang sikit. Sebab tu ada beza anak jauh dengan anak dekat. Anak duduk dekat, semua tak kenal. Kan? Semua tak kenal. Tu kerja tidur aja. Kerja tidur aja. Pergi basuh pinggan sama tu. Boy. Tu tarik banyak sikit. Awak ingat mak ni? Awak ingat mak ni orang gaji hang tak? Anak jauh tu balik. Allah, anak mak balik dah lah. Mak masak. Ni saya basuh pinggan. Tak payah. Tak apa. Yang anak dekat ni, Allah kecil hatinya. Alah, dia buat apa? Dia pun start kereta pergi duduk jauh kat. Pergi duduk jauh, jadi baik balik elok. Pasal apa? Sifat manusia mau macam tu. Bila duduk dekat, nampak semua celah. Nampak semua tak elok. Antara orang paling nampak sekali celah banyak dia tuan-tuan sekalian siapa? Pasangan kita lah. Sebab tu kita duduk nampak pasangan orang semua elok. Nampak amboi bini dia berhias sungguhlah kat laki dia, balik tengok bini dia. Ya Allah. Dia kata. Kan? Pasal apa? Allah, cuba pergi tengok kawan tu kat dalam rumah lagu mana. Lebih pada kelawak. Siapa yang tahu? Lagi dia tahu. Macam mana kita duduk nampak isteri kita, macam mana suami isteri kita nampak kita. Macam itulah sebaliknya pada orang tu. Lepas tu orang tu pun tengok, orang tu tengok bini kita elok, bini kita tengok bini orang elok. Pasal apa? Pasal duduk jauh, cuba duduk dekat. Kan? Bahasa orang kampung kita ni, dia kata apa? Grass is always greener on the other side kan.
Rumput tu elok hijau aja pada hujung sebelah sana. Tengok dengan rumput mati, dengan tai kucing tu ada. Dengan tai lembu ada. Tengok belah sana tu, Salih Al-Samad, tengok mana, hijau elok, macam hampir tengok. Pergi dah tengok dekat, dah lagi teruk dengan paya, dengan lopak ayak, dengan apa semua tu ada. Kan? Jadi Salih Al-Samad jadi macam tu lah. Kita ni tuan-tuan sekalian, orang lagi dekat dengan kita, lagi Salih Al-Samad banyak celah yang kita nampak. Lepas tu lagu mana? Sabar. Makin jauh, makin kurang nampak celah. Makin lagi jauh, lagi kurang nampak celah. Lagi jauh. Sebab tu keutamaan untuk kita bersabar lebih pada orang yang duduk dekat dengan kita. Kita ni tuan-tuan tahu kena jadi lagu mana. Kita kena jadi mata lebah. Mata lebah. Malam saya duduk ceramah pasal hijrah. Dia sebut, selagi orang yang duduk dekat dengan kita tu, orang yang sentiasa ajak kita untuk buat baik, dia tu orang baik. Allah takdirkan kita ni duduk tepi kita ni, orang yang sentiasa duduk dorong kita untuk benda baik. Bawa pergi masjid, Ustaz Muhammad lalu duduk main kuliah, bagi nasihat, ajak baca Quran. Dia duduk tepi kita, Allah hantar dia main duduk dengan kita, dan dia sentiasa mengajak kita untuk buat baik. Maka dia adalah teman yang baik. Teman yang baik ni kurniaan Allah. Tapi nama manusia dia mesti ada celah. Bila nama manusia mesti ada celah dia. Adalah tak kenal tang mana-mana. Tang hidung dia ke, tang kulit dia ke, tang perangai dia ke ada serba sikit, tang harta dia ke, tang apa-apa, dia celah. Tak usah duk tengok sangat tang celah tu. Pasal yang kebaikan yang dia duk ajak kita, yang duk bawa kita pergi tu jauh lebih besar lagi daripada celah-celah yang sikit-sikit tu. Tapi kita ni nampak tang tu lah. Hamboi abang ni tak boleh berubah sikit. Tang mana ni? Berubah sikit lah. Tang duk longgok tu kain pelikat tu saya buka je belengkang lah. Ni sampai tua dah tak berubah lagi tu kata kat lelaki dia. Dia tak tahu lelaki ni jenis perajin pergi masjid. Kain pelikat tu dia belengkang tu, dia serelum kaki tarik tu gulung-gulung pergi masjid ke tu. Ada lah orang yang kata tu. Ada orang yang ada seorang tu dia pakar motivasi, dia tulis, kita ni selalu komplain. Kita tengah duk masak, lelaki kita balik minta ayak sikit. Kita lah hati kita ni kata apa? Biarlah ambil sendiri. Takkan tak boleh kau jalan kaki sikit pergi ambil tu. Tak nampak aku tengah masak. Kita akhirnya kata apa? Pergi ambil juga, tapi hati tak puas hati. Tak puas hati. Dia lah ni. Siapa yang tak ada suami dah? Waktu ni bila dia tak ada suami tu, dia kata apa? Kalau suami saya ada, saya pergi ambil ayak pun saya ada. Tapi waktu suami dia ada dulu ni, pergilah ambil sendiri, amboi. Dah pergi ambil ayak, saya cuma ambil. Pergi ambil ayak. Tu kuku ke apa, semua ada pok ke, semua ada kat lepas tu. Pergi ambil sendiri. Dia pun pergi ambil sendiri. Tak amboi. Minum pergi tinggal pula atas meja tu. Awak tak boleh ke pergi tak ke tu? Tu singkir tang tu tak. Dia kata subhanallah, kalaulah seorang isteri nampak yang suami dia Allah takdirkan macam tu, yang setiap dia angkat tu letak tu jadi pahala. Sehari dia ambil tu dipitak dekat situ pula jadi pahala. Dan setiap satu pahala tu sebesar gunung, dia takkan komplain walau sepatah. Padahal yang ambil tanggungjawab dia untuk keluar pergi kerja daripada pagi sampai ke petang nak sediakan rumah yang dia duduk, masak tu, sayur yang duduk potong tu pun kawan tu beli. Tu pisau yang duduk potong tu pun kawan tu beli. Tu rumah tu kawan tu bagi. Tu baju yang dia pakai tu pun duit kawan tu. Duit set Shopee. Baju abang selai. Tentang silam Ustaz Muhammad. Yalah. Kawan tu dah berkorban dah sekadar satu cawan ayak pilah khidmat kat dia. Dia ni. Tapi itulah masalah kita. Dan salih alaihi wasallam, maka subhanallah, Allahumma salli Muhammad, maka nak macam mana? Nak kena
jadi mata lebah. Tengok tang mana baik dia. Baik dia. Lagi benda yang berkait dengan akhirat tu dia baik, maka dia teman yang baik. Macam apa mata lebah ni? Mata lebah ni pergi letak dia letak mana pun, duduk tempat najis ke, duduk dekat longgok sampah ke, dia tak cari manisan. Dia tak cari manisan. Jangan jadi mata lalat. Mata lalat ni ke mana? Duduklah taman bunga pun dia tak cari najis. Macam itulah. Cuba kita menilai kebaikan-kebaikan kerabat kita, insya-Allah kita akan jadi baik. Di Salih Muhammad, siapa yang sentiasa berbuat demikian, maka Allah akan sentiasa menolong dia dengan kerabat dia macam tu. Jangan risaulah. Ada adik-beradik kita yang jenis tak boleh buat bincang, kita buat baik jalan dengan dia, tak apa, Allah akan tolong kita. Dan Nabi SAW janji dah. Kan Salih Muhammad. Allah kata, Nabi kata apa? Salih Muhammad, wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim madum ta'ala dzalika. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan engkau akan selalu mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi mereka selama kamu berbuat demikian. Selagi kamu sabar duk buat lagu tu terus, walau apa pun keadaan, jangan risau, Allah akan sentiasa menolong kamu. Jangan risau. Apalah kita jadi adik kecil yang sentiasa mengalah, biar-biarlah. Kita jadi abang long yang sentiasa mengalah, biar-biarlah. Dalam ramai-ramai kita jadi adik-beradik yang sentiasa mengalah, tak apalah, tak rugi apa pun lah. Ya, ni bahagian tanah ni aku punya, ambil lah abang, tak apalah, saya tak apa, saya okey je lah. Ni sebelah ni jangan siapa nak sentuh ni aku punya, ambil lah abang, ambil lah, tak apa. Macam tu lah, adik-beradik ada pasal lagu tu kan, ambil lah. Terus duduk pendam sangat lah hati. Dia kata ambil lah abang, balik rumah ni mewah lah hati ni. Balik dah. Pantau orang berjumpa, tulah perangai abang, tulah. Semua nak kat dia, semua ada. Kami ni semua kena mengalah. Dah tadi mengalah, sudahlah. Ya, pergilah. Allah tahulah nak bagi kat kita tu lagu mana. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk bab marah apabila kehormatan syariat Islam dilecehkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ini manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.